Rentasan berita edisi 1446, saya Zawazir Yusof, antara paparan utama malam ini. Bila budak mentahan, buta realiti. Benarkah DAP langgar perlembagaan? Sila bawa bukti. RMK12 ke arah ekonomi madani. Konsert Patuh Syariah di Kelantan, PAS hipokrit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemuda Parti Amanah Negara Amanah menerima keputusan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda keluar dari Kerajaan Madani dan menyertai blok pembangkang dan bertindak sebagai kuasa ketiga secara terbuka dan berlapang dada. Keluarnya Muda tidak merencatkan kerajaan yang masih menguasai 66.2% kerusi di Parlimen. Perlu diingat bahawa kali terakhir seorang Perdana Menteri mempunyai sokongan sekuat ini ialah pada 15 tahun lalu. Ketua Pemudanya YB Senator Hasbi Muda berpandangan Perikatan Nasional PN pula tidak menerima sebarang manfaat susulan tindakan Muda itu. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sepatutnya tahu Muda akan ditendang oleh pengundi jika mereka tidur sekatil dengan parti-parti ekstrim seperti PAS dan juga Bersatu. Pakatan Harapan PH akan terus kekal sebagai parti reformis dengan memperjuangkan kebebasan institusi negara, termasuk Jabatan Peguam Negara, tegas beliau. Dalam kes lepas tanpa bebas di NAA, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi, keputusan berkenaan tidak dipengaruhi oleh Kabinet. Malah pihak pendakwaan juga telah menerangkan 11 alasan kukuh di sebalik langkah mereka menghentikan prosedur berkenaan. Namun Syed Saddiq dan Muda membutakan diri daripada realiti. Apa yang jelas, mereka hanyalah melepaskan dendam selepas tidak diterima menjadi komponen PH. Pun begitu, tidak mengalah, kita masih ada 4 tahun lagi sebelum PRU berikutnya. Pada masa sama, pintu masih terbuka untuk Muda kembali menyokong pembaharuan dasar dan reformasi institusi Kerajaan Perpaduan Madani. Pemuda Amanah terus berpegang kepada prinsip tidak bertolak ansur terhadap amalan rasuah dan komited terhadap agenda reformasi, ujar Hasbi. Ahli Dewan Negara itu turut menarik perhatian Syed Saddiq tentang beberapa inisiatif Kerajaan Madani yang telah dilaksanakan, termasuk pelbagai pembaharuan yang turut mendapat sokongan para pelabur antarabangsa dalam masa tidak sampai 10 bulan memerintah negara. Antaranya dasar gaji progresif untuk menaikkan pendapatan rakyat, pelan hala tuju peralihan tenaga negara untuk reformasi sektor tenaga boleh diperbaharui Malaysia. Kerangka ekonomi madani untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya, pelan induk perindustrian baharu untuk transformasi sektor pembuatan negara. Fokus terhadap pelaburan langsung domestik yang diabaikan sebelum ini untuk membangunkan lebih banyak syarikat tempatan yang berkapasiti besar. Tidak ketinggalan pengendalan subsidi besar untuk golongan B40, M40 dan penjaja kecil. Seterusnya, reformasi prosedur Bursa Malaysia untuk meningkatkan daya saing pasaran modal negara dan memudahkan penyenaraian syarikat. Turut dititik beratkan pengukuhan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk memainkan peranan lebih besar dalam pembuatan dasar. Juga dasar anti Alibaba untuk pelaksanaan projek bagi mengelakkan keterisan. Turut dilakukan adalah penubuhan Jawatan Kuasa Khas Penilaian Undang-Undang bagi mengubah akta, terutamanya berkaitan pelaburan, sebagai langkah memperkasa penguatkuasaan dalam proses. Menurut Hasbi, apa yang dinyatakan hanyalah 10 daripada inisiatif kerajaan dalam tempoh hanya 10 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan menteri sedang giat melakukan perubahan bermakna untuk negara. Pemuda Amanah sedar masih banyak reformasi struktur diperlukan. Kegagalan kerajaan terdahulu masih perlu dipulihkan. Misalnya, kerajaan gagal teruk Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dalam pelaksanaan teknologi komunikasi 5G yang seterusnya dikritik di peringkat dunia. Masalah
masalah ini hanya selesai selepas kerajaan Madani mengambil alih. Pemulihan seperti ini akan diteruskan tambah hasbi. Namun perlu diakui bahawa kerajaan tidak boleh gelojoh dalam melaksanakan agenda reformasi. Jika terlalu cepat akan berlaku tentangan dari dalam sistem seperti yang kita lihat berlaku pada tempoh 2018 dan 2019. Nasihat kepada muda, silalah berpijak pada realiti. Jangan hanya tahu melenting dan merajuk macam budak hingusan sehingga sanggup mengganggu gugat kestabilan politik dan ekonomi yang sedang dipulihkan. Anda tahu kesannya bila anda membuat keputusan dan pengumuman sedemikian di mata para pelabur dan pandangan dunia terhadap Malaysia. Kononnya berprinsip tetapi sayang, prinsip anak muda mentahan mementing diri. Kesilapan undi 18 yang menjerat belum dapat dimaafkan lagi. Jika anda rasa anda tidak mampu berfungsi dalam pembangunan serta pemulihan negara yang sedang diselamatkan dan diusahakan, tolonglah jangan menyusahkan. Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat CEC Parti Tindakan Demokratik DAP, Yong Safura Osman menyeru semua pihak sama ada kawan atau lawan agar tidak mempersoalkan asas perjuangan dan pendirian parti itu mengenai perkara-perkara asas dalam perlembagaan. Yong Safura berkata ini kerana perjuangan DAP jelas selari dengan perlembagaan persekutuan dan mengikut lunas undang-undang. Dan berkata buktinya DAP secara konsisten melibatkan diri dalam proses demokrasi dan pilihan raya negara. Kami menyambut baik kenyataan Setiausaha Agong DAP Anthony Lok Siu Fok pada persidangan Parti DAP 2023 semalam bahawa DAP akan sentiasa berpandukan kepada perlembagaan persekutuan. Kenyataan ini mengulangi sekali lagi pendirian parti bahawa DAP sentiasa menjunjung, menghormati dan mempertahankan perkara-perkara asas dalam perlembagaan persekutuan. Jelasnya, tambah Yong Safura, DAP bukanlah parti untuk satu kaum sahaja, bahkan memperjuangkan semua keturunan dan ras dalam Malaysia termasuk orang Melayu. Perjuangan DAP adalah demi rakyat Malaysia. Orang Melayu dalam DAP berperanan sama seperti kaum dan bangsa lain dalam menyumbang serta menabur bakti kepada Malaysia dan masyarakat. Selain itu, ahli DAP berbangsa Melayu mempunyai kedudukan di setiap lapisan di peringkat parti, ujarnya. Ia dianggap sebagai respon terhadap kenyataan ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Isham Jalil yang mendakwa beberapa pemimpin parti termasuk dirinya mungkin dipecat pada minggu ini kerana terdapat pemimpin UMNO yang tidak sehaluan dengan DAP. Pemimpin pro DAP ini suruh saya letak jawatan. Saya tidak akan letak jawatan. Saya dipilih oleh akar umbi. Saya dengar minggu ini ada beberapa lagi ahli UMNO akan dipecat dalam mesyuarat nanti. Ada ura-ura kata nama saya pun mungkin tersenarai, katanya dalam catatan di Facebook. Tambah Isham, beliau menyerahkan keputusan sedemikian kepada pucuk pimpinan parti tetapi menegaskan perjuangannya untuk bangsa, agama dan negara adalah ikhlas. Isham berkata demikian sebagai jawapan kepada komen seorang ahli MKT UMNO, Datuk Lokman Nur Adam, yang kemarin meminta beliau meletak jawatan. Lokman berkata ia kerana Isham tidak sehaluan dengan keputusan parti itu untuk bekerjasama dengan DAP yang juga parti komponen PH. Lokman juga mendakwa kenyataan dibuat Isham sering merugikan UMNO. Isham dalam kenyataannya menafikan dakwaan beliau menggesa ahli UMNO supaya tidak mengundi DAP dan berkata dakwaan itu disalah lapor oleh media berbangsa Cina yang kemudian telah meminta maaf dan mengeluarkan penjelasan. Bagaimanapun, Isham berkata walaupun beliau bersetuju UMNO membentuk kerajaan bersama DAP selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong, beliau tidak bersetuju UMNO menyertai pilihan raya bersama-sama dengan DAP. Beliau juga melahirkan rasa lega kerana beliau bukan lagi ketua penerangan UMNO. Saya tidak rindu jawatan ini, terutama apabila sebagai ketua penerangan ia perlu mempromosi DAP. Saya bersyukur tidak perlu menggalas tugas untuk menyuruh akar umbi kita sokong DAP kerana itu bertentangan dengan pendirian saya, katanya. Isham sebelum ini meminta UMNO mengkaji semula hubungannya dengan DAP selepas prestasi hambar parti itu semasa 6 pilihan raya negeri PRN. Jelas di sini permintaan Lokman Adam agar Isham meletakkan jawatan adalah wajar dengan alasan Isham tidak lagi sehaluan dengan keputusan parti. Manakala tindakan Isham untuk tidak bersetuju UMNO menyertai pilihan raya bersama-sama dengan DAP dan tidak lagi perlu menggalas tugas untuk menyuruh akar umbi menyokong DAP kerana itu bertentangan dengan pendiriannya dilihat sebagai satu sabotaj dalaman. Kami tidak layak untuk menghukum, namun terfikir juga kehambaran
pencalonan parti itu dalam 6 pilihan raya negeri PRN sebelum ini. Mungkinkah ada kaitan dengan semua ini? Adakah mana-mana pihak yang boleh membuktikan dengan telus apa yang telah dilakukan DAP yang bertentangan dengan perlembagaan? Jika ada, kenapa PAS dan PN tidak haramkan sahaja parti itu ketika mereka berkuasa dahulu? Apa halangan yang ada? Halangannya adalah kerana apa yang diratib tentang DAP semuanya kebohongan yang keluar daripada mulut hanya mereka. Namun sayang, ada yang terperangkap. Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang dibentangkan di Dewan Rakyat semalam mengubah suai pelaksanaan pelan ekonomi untuk disesuaikan dengan ekonomi madani yang lebih membela kebajikan rakyat. Jurubicara ingin berkongsi beberapa ciri baharu yang dimasukkan untuk dilaksanakan menuju Penggal Penuh 2025. Kajian Separuh Penggal KSP RMK-12 bukan kajian separuh penggal biasa tetapi melibatkan anjakan baharu agenda pembangunan negara kerajaan perpaduan selaras dengan kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat yang disokong Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030. Anjakan baharu termasuk tumpuan khusus kepada pertama, menoktahkan kemiskinan tegar 1.5 bilion ringgit untuk program meningkatkan pendapatan. Kedua, reformasi struktur ekonomi kepada bidang seperti industri peralihan tenaga, industri digital, ENE bernilai tinggi seperti Infineon, keterjaminan makanan dan industri nadir bumi. Ketiga, menerajui ekonomi Islam dengan tumpuan kepada halal dan thayyiban serta inovasi keuangan Islam selaras dengan prinsip maqasid syar'iyah dan keadilan dalam muamalah masyarakat. Keempat, tumpuan kepada ekspor perkhidmatan seperti perkhidmatan global, industri kreatif, aeroangkasa dan pelancongan. Kerajaan Perpaduan komited merancangkan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat. Dalam RMK-12 KSP, Kerajaan Perpaduan menaikkan siling RMK-12 daripada 400 bilion ringgit kepada 415 bilion ringgit. Perbelanjaan pembangunan pada awal RMK-12 rendah dengan perbelanjaan hanya 64.3 bilion ringgit tahun 2021 dan 71.6 bilion ringgit tahun 2022. Kerajaan Perpaduan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023, 2024 dan 2025. Keutamaan perbelanjaan Kerajaan Perpaduan adalah kepada infrastruktur asas untuk rakyat termasuk pertama, kesihatan di mana sebanyak 1,200 klinik daif di seluruh negara akan dinaik taraf antara tahun 2023 dan 2025 serta menyegerakan projek naik taraf fasa pertama di Hospital Sultanah Aminah II, Johor dengan kos 500 juta ringgit menangani kesesakan. Kedua, pendidikan dengan memberi komitmen untuk membaik pulih sekolah daif di seluruh negara. Ketiga, rangkaian jalan Sarawak Sabah Link Road 2 dan Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Keempat, pengangkutan, pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang dan pembangunan semula lapangan terbang Subang, pembangunan pelabuhan baharu di Pulau Keri, Kelang, Selangor. Manakala yang kelima, tenaga dengan usaha menambah baik daya harap bekalan elektrik di Sabah. Keenam pula, bekalan air dengan menangani masalah bekalan air terutama di Kelantan dan di Sabah. Seterusnya yang ketujuh, keterjaminan makanan dengan memberi tumpuan kepada infrastruktur kawasan sawah di Mada, Kedah yang berjumlah 3 bilion ringgit. Kelapan, fokus yang tertumpu kepada komitmen pelaksanaan projek Tebatan Banjir. Dan terakhir yang kesembilan, keselamatan sempadan, pembangunan pengkalan tentera laut di Bintulu, perolehan aset tambahan seperti kenderaan perisai dan literal mission ship untuk memperkukuh Angkatan Tentera Malaysia ATM. Anjakan baharu dan perancangan perbelanjaan KSP RMK-12 akan disokong oleh pembaharuan kemampanan tata kelola dan sistem penyampaian kerajaan. Pembaharuan institusi dan tata kelola termasuk pertama, pembaharuan tata kelola menumpukan kepada perundangan berkaitan rasuah, perolehan kerajaan berlandaskan saingan atau tender terbuka. Kedua, pembaharuan kemampanan fiskal, sasaran defisit fiskal 3.5% KDNK atau lebih baik pada tahun 2025. Manakala yang ketiga, inovasi sistem penyampaian awam supaya menyegerakan pelaksanaan projek pembangunan menambah baik keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Keempat pula, pendigitalan perkhidmatan yang didukung oleh Identiti Digital Nasional IDN dan Kerajaan Berteknologi Termaju atau GovTech. Tahniah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukan yang kini giat menyelamatkan dan membawa rakyat Malaysia ke satu tahap yang lebih baik.
rancangan Malaysia ke-12 ke arah ekonomi madani. Semoga semuanya akan terlaksana dengan baik. Selamat maju jaya. Nampaknya konsert kemuncak program Karnival Jom Heboh KJH di Kota Baru 2 hari lalu yang bercampur lelaki dan wanita menuntut penjelasan. Berdasarkan gambar dan rakaman video jelas menunjukkan penganjuran konsert anjuran media prima itu tidak mematuhi enakmen Kawalan Hiburan 1998. Suasana di malam penganjuran konsert itu jelas terpapar percampuran tempat duduk antara lelaki dan perempuan sehingga menimbulkan persoalan tentang penguatkuasaan enakmen Kawalan Hiburan dan tempat-tempat hiburan 1998 yang melanggar garis panduan yang ditetapkan kerajaan negeri. Selain garis panduan pengasingan penonton lelaki dan perempuan yang tidak dipatuhi, penata cahayaan kawasan penonton yang malap yang boleh mempengaruhi kebarangkalian untuk berlakunya perkara yang tidak diingini turut menjadi topik pertikaian. Keadaan ini dilihat bercanggah dengan jaminan anggota Exco Kelantan Muhammad Asri Muhammad Daud sehari sebelum acara berlangsung yang mengatakan kononnya karnival itu akan mematuhi enakmen Kawalan Hiburan 1968 dan dasar membangun bersama Islam MBI. Malah katanya Timbalan Menteri Besar Kelantan Muhammad Fazli Hassan yang juga mengatakan KJH akan melakukan pengasingan jantina. Ternyata ia adalah kontradik dengan apa yang berlaku semasa konsert berkenaan pengasingan penonton. Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah menyifatkan percampuran lelaki dan perempuan duduk secara bersama. Pencahayaan lampu yang malap sama seperti dalam panggung wayang yang selama ini kononnya diharamkan di Kelantan. Kalau di panggung wayang duduk secara bercampur dan lampu malap tidak dibenarkan, kenapa di program Karnival Jom Heboh boleh pula? Ini bertentangan dengan peraturan kerajaan PAS sendiri dan tidak menepati budaya membangun bersama Islam yang disarankan PAS, katanya sinis. Sebenarnya pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan PAS telah berlaku juga di Pesta Rio Sokmo Kelantan dan di konsert di negeri Kedah yang berdekatan dengan Masjid Zahir di mana penonton menari dan berlompat-lompat terkinja-kinja secara liar. Raja Kamarul Bahrain turut berkata, kalaulah ia berlaku di negeri yang bukan dinaungi kerajaan PAS, mungkin PAS akan keluar tuduhan kerajaan negeri berkenaan liberal, kurang beriman dan tidak bermoral. Di manakah janji-janji manis pelaksanaan peraturan yang dijuarai serta digempar-gemburkan berulang kali oleh PAS selama ini? Kalau janji tentang peraturan duduk berasingan dan lampu malap kawasan hiburan pun susah nak dilaksanakan PAS, bagaimana pula dengan peraturan dan undang-undang hudud serta RUU 355 yang lebih rumit dan serius hukumannya? Soal beliau. Adakah sebab kerajaan PAS masih belum bersedia melaksanakan peraturan dan undang-undang ini? RUU telah beberapa kali gagal dibentang untuk dibahas tetapi ditangguh atas berbagai alasan lemah semasa PAS mentadbir kerajaan persekutuan. Kalau PAS sendiri belum bersedia atas apa-apa pembentangan dan pelbagai alasan belum ada persiapan rapi, mengapa pula pihak lain yang dituduh tidak bermoral, kurang beriman dan musuh Islam selama ini? Hukum dan peraturan undang-undang agama Islam tidak patut diperalatkan atas tujuan politik menjatuhkan seteru politik dengan menuduh mereka kurang Islamik dalam masa PAS sendiri belum bersedia melaksanakan peraturan hiburan, apatah lagi hudud yang digempar-gemburkan mereka selama ini. Rakyat dan penyokong PAS diperdaya dengan pelbagai janji peraturan Islam yang hanya merupakan lebih janji kosong politik yang PAS sendiri tidak bersedia untuk melaksanakannya, tegas Raja Kamarul Bahrain. Karnival Jom Heboh dan Rio Sokmo di Kelantan dan konsert di Kedah adalah antara contoh janji-janji manis kosong PAS yang mereka sendiri tidak mampu melaksanakan kawalan, tetapi pihak lain dikecam dan dituduh musuh Islam atas masalah yang sama. Inilah contoh akibatnya apabila agama diperalatkan semata-mata untuk mendapat pengaruh politik hendak berkuasa. Allah menunjukkan kelemahan diri PAS sendiri yang gagal melaksanakan janji apa yang mereka manipulasi dengan memperalatkan Islam bagi mencapai cita-cita politik kotor mereka. Rupanya rakyat Kelantan dan para walaun amat berminat dan lapar dengan hiburan. Bukankah itu kelihatannya hipokrit? Kononnya konsert patuh syariah. Sekali tengok mati-mati kita ingatkan di Pulau Pinang yang ditakbir BAP. Rupa-rupanya di Kelantan, negeri Serami Mekah yang ditakbir ulama. Ups, lupa, masing-masing sedang rebut pahala. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.
Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan mendapatkan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.